الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang begitu banyak yang sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai alat ataupun kemudahan untuk kita melaksanakan amal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pagi ini kita isytihar kemenangan daripada gangguan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang selalu kita dengar syaitan ni dia belenggu, dia ikat dia ikat manusia, kemudian dia ulik dengan satu kalimah, alaika lailun tawilun, alaika lailun tawilun. Kata dia, wahai si fulan, wahai siapa dia ni, orang kata dia, malam masih lagi panjang. Itulah ulikan yang sentiasa dilakukan oleh syaitan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pagi. Maka alhamdulillah tuan-tuan semua, kita hari ini kita berjaya lah. Okay, kita dia dapat menangkan diri kita daripada gangguan ataupun dia panggil ulikan daripada syaitan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan semua, setiap hari ataupun setiap kali kita bangun daripada tidur, kita sentiasa berdepan dengan tipu daya syaitan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjaya pada hari ini, kita dapat bersama solat di rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat subuh berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah untuk hari ini saya rasa saya nak lengkapkan kisah berkaitan dengan syarat ataupun tanda-tanda hari kiamat. Insya-Allah saya rasa hari ini kira hari terakhirlah siri perbincangan tentang tanda-tanda ataupun dia panggil alamat berkaitan dengan sebelum kedatangan hari kiamat yang pasti akan berlaku bila-bila masa. Kita dah bincang panjang tuan-tuan sebelum ni, ialah lebih kepada alamat-alamat yang dikatakan alamat jauh sikit lah, alamat kecil dia panggil, ataupun istilah Arab kita panggil alamatus sughra. Hari ini insya-Allah kita akan bincang tentang alamat terakhir lah, ataupun apa disebut sebagai alamatul kubra, alamat hampir-hampir akan berlakunya hari kiamat. Tuan-tuan semua, inilah kejadian alam ni akan berakhir. Dia ada permulaan, kemudian dia akan berakhir, dan berakhir ada tanda-tanda dia lah, mana yang kita dah bincang panjang sebelum ni. Antara tuan-tuan semua ini insya-Allah kita akan bincang tanda ialah dia panggil lahirnya Imam Mahdi, Zuhur Al-Mahdi. Kelahiran Imam Mahdi ni ulama khilaf sama ada dia masuk dalam kategori alamat kecil ataupun alamat terakhir. Cuma apa yang ada dalam kitab saya depan ni, kata dia adalah antara alamat-alamat terakhir yang akan berlaku sebelum berlakunya hari kiamat. Tuan-tuan semua, Imam Mahdi ni siapa sebenarnya? Imam Mahdi seorang lelaki yang lahir di akhir zaman. Dikatakan dia adalah keturunan Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, ataupun disebut sebagai Ahlul Bait lah, Ahlul Bait. Di mana kalau kita perhati kepada sebelum kelahiran Imam Mahdi ni, di mana dunia adalah keadaan tidak stabil lah, dalam keadaan pada kezaliman berlaku secara meluas, kemudian berbagai-bagai benda-benda muka yang berlaku. Maka Allah Subhanahu wa taala hatta Imam Mahdi untuk selamat keadaan. Tuan-tuan semua, sebenarnya kalau tengok dalam sejarah, dia ada semua maknanya usaha-usaha untuk menentang kejahilan, menentang kezaliman yang berlaku setiap zaman lah. Itu satu pertembungan yang Allah Ta'ala atur dah gitu tuan-tuan semua. Mana kalau tidak ada benda-benda gini, lama dah dunia acurnya. Kan ada jahat, maka di sana Allah Ta'ala akan hantar, Allah Ta'ala akan bangkit pendakwah ke ataupun siapa-siapa tak kira lah, orang yang perjuangkan kebenaran. Benda ni berlaku semua daripada semasa ke semasa.
Maka di antara apa yang kita bicara ini tuan-tuan semua ialah apabila berlakunya kemungkaran, berlakunya kezaliman, berlakunya kepincangan negara, kepincangan masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala atas satu orang yang dikatakan daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana laki-laki ini tuan-tuan semua adalah orang yang buat keadilan. Laki-laki ini lelaki ini yang dikenali sebagai Mahdi ini ialah ramai pengikut di kalangan Islam. Kemudian tuan-tuan semua dikatakan pada masa dia lah dicuba kembalikan keamanan dan keadilan di mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana peristiwa ni tuan-tuan semua, peristiwa kemunculan Imam Mahdi ni, ada satu kemunculan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana satu riwayat mengatakan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال يخرج في آخر الأمة المهدي يسقي الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال سحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8. Dalam hadis ini tuan-tuan semua jelas Nabi SAW mengatakan, di mana antara alamat yang Nabi cerita kepada kita, Nabi kata akan munculnya di akhir zaman, akhir umat aku, kata Nabi SAW. Sebab Nabi adalah kita adalah umat terakhir sebenarnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah adalah rasul terakhir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata yakhruju fi akhir ummati, akan keluar di akhir umat aku ni satu orang namanya Mahdi. Mahdi ni tuan-tuan semua, oleh kerana dia ni orang buat keadilan, orang buat kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia biasalah tuan-tuan semua, kalau mana-mana orang yang buat benda-benda gini atau masyarakat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemakmuran akan berlaku. Dan kemakmuran akan berlaku sebenarnya. Sebab tu kita duk jual sekarang ni, kita duk minta supaya kerajaan apa semua kembali kepada Islam, kembali kepada kebenaran. Dan sebenarnya dia bukan hanya sekadar tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia adalah tuan-tuan semua, dia mengundang kebaikan daripada Allah taala. Sebab Allah taala sebut dalam Quran walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Kalaulah maknanya mana-mana kampung, mana-mana masyarakat ahli dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan turun keberkatan daripada langit dan bumi. Apa yang berlaku tuan-tuan semua kepada Imam Mahdi ni, apabila dia mari dia buat kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dia hukum manusia dan keadilan, maka pada masa itulah beberapa perkara yang akan berlaku, di mana keamanan, kesejahteraan berlaku. Antaranya kalau sebelum ni boleh jadi tuan-tuan semua, hujan ke apa ni kurang turun lah. Hujan tak turun ni maknanya satu petanda bala lah, kita macam tu lah. Tak, hujan tak turun, bayangkanlah tuan-tuan semua, hujan kalau tak turun bulan-bulan, tahun-tahun tak turun, ni satu keazaban sebenarnya. Tak, maka apabila dikatakan dalam hadis ini, apabila Imam Mahdi ni turun, maka Allah Taala turun hujan. Hujan ni tanda keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana apabila hujan itu tuan-tuan semua, hasil daripada hujan, maka di sana munculnya makna kenikmatan lain. Di mana riwayat mengatakan wa tukhrijul ardu nabataha, bumi maknanya subur. Bumi subur apabila hujan itu molek tuan-tuan semua, bumi ni subur. Subur keluarnya berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kemudian pada masa itu dikatakan kehidupan memang harta apa semua, kehidupan yang sejahtera lah. Kemudian binatang-binatang pun banyak bertambah apa semua. Kemudian umat hidup dalam keadaan selesa kalau balik sebelum ni. Nabi SAW mengatakan ta'zumul ummah hidup dalam keadaan apa? Dalam keadaan selesa kalau nak banding dengan apa yang berlaku sebelum ni. Inilah tuan-tuan semua kenikmatan kita berada di bawah kepimpinan orang yang baik ni. Kan, kepimpinan orang baik ni antara di antara perkara yang akan buat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan semua, dalam hadis pun sebut, kan, kalau kita dengar, kita dah bincang hadis sebelum ni berkaitan dengan manusia yang akan duduk di bawah naungan Arasy pada hari kiamat, antara mereka ialah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tuan-tuan, Nabi tak dalam ranking yang pertama sekali hadis ni. 7 golongan tu Nabi tak yang pertama sekali. Nak bayang kepada kita bahawa betapa pentingnya kewujudan pemimpin yang adil ini.
Sebab dia adalah punca kepada kebahagiaan, dia adalah punca kepada kesejahteraan, dia adalah punca kepada kebaikan yang akan dirasai oleh masyarakat. Inilah tuan-tuan semua yang digambarkan dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan lahir satu masa yang disebut sebagai satu peribadi yang dikenali sebagai Imam Mahdi, dan dikatakan nama dia serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan juga rupa dia juga lebih kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu gambaran yang dicerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan satu peribadi yang dikenali sebagai Imam Mahdi. Mengikut riwayat mengatakan tuan-tuan semua, dalam hadis saya sebut tadi, dia mari menetah dunia lebih kurang 7 tahun lah, ataupun ada pandangan mengatakan 8 tahun. Satu masa yang sebenarnya 7 tahun 8 tahun ni tak lama sebenarnya. Tapi itulah Allah Ta'ala bagi pada dia orang di mana dia boleh bawa keadilan, dia boleh bawa kesejahteraan kepada kepada masyarakat. Tuan-tuan semua, itu adalah dikatakan alamat, sebahagian daripada alamat hampir-hampir akan berlakunya hari kiamat. Tapi hampir-hampir pula jugalah. Okey. Yang kedua, tuan-tuan semua, hari inilah kita panggil lahirnya Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan semua, dia akan lahir di akhir zaman lah. Satu makhluk yang akan lahir yang mengaku sebagai Tuhan. Cuma lah ni orang kata Dajjal mereka agak sebenarnya bukan, tuan-tuan. Itu boleh jadi perangai Dajjal. Perangai Dajjal ni banyak perangai jahat, perangai Dajjal lah. Cuma sebenarnya Dajjal yang sebenarnya disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah iaitu satu peribadi yang akan lahir di akhir zaman, di mana dia ni tuan-tuan semua dikatakan antara cara dia bawa ialah dia bawa mana dia kata Tuhan lah, lebih kurang gitulah. Kalau ikut cerita mengatakan tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata dia keluar mana, dia pengikut dia ramai ni, pengikut dia daripada Asfahan. Yatba'u Dajjal min Yahud Asfahan 70,000. Apabila lahirnya Dajjal ni tuan-tuan semua, di mana pengikut dia daripada Asfahan. Asfahan satu kawasan yang berada di Iran sekarang ni. Situlah ni ramai Yahudi lah di satu tempat nama dia Asfahan. Di mana golongan ni pengikut kepada Dajjal ni adalah antara mereka ialah 70,000 daripada golongan Yahudi daripada satu tempat di negara nama dia Asfahan, satu negara di Parsi lah, ataupun sekarang ni di Iran. Tuan-tuan semua, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ni peringkat awal Allah Taala dia apabila dah mengaku dia ni sebenarnya, kalau tengok dari segi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku dia Tuhan lah. Cuma tuan-tuan semua mengaku Tuhan ni sebab ada benda-benda yang peringkat awal Allah Ta'ala bagi kuasa pada dia. Kuasa berbagai-bagai benda luar biasa yang dia boleh buat. Dia boleh turun hujan lah, dia boleh makmur ke bumi ke apa semua kan. Dan ramailah tuan-tuan semua di kalangan manusia terpedaya dengan dia lah, dan kehebatan yang Allah Ta'ala bagi peringkat awal kepada kepada Dajjal. Cuma dia ni tuan-tuan semua, di antara tubuh dia yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dari segi sifat dia adalah dia ni buta sebelah, mata tak ada sebelah lah. Mata tak ada sebelah ni tuan-tuan. Sebab itulah bagi orang beriman, dia tengok kepada Dajjal, dia boleh faham ni bukan Tuhan lagu ni, tidak sempurna ke apa ni. Tapi gitulah apabila manusia dia tengok peringkat awal, macam saya sebut tadi lah, Allah Ta'ala bagi kuasa kepada siapa peringkat dia ni dia boleh buat segala-galanya. Memang ramailah terpedaya lah yang ngaku dia sebagai Tuhan dan sebagainya. Tapi bagi orang beriman, Allah Ta'ala selamat dia tuan-tuan semua. Di mana selamat antaranya Allah Ta'ala tunjuk mana peribadi ni. Antaranya macam saya sebut tadi lah, mata buta atau mata tak ada sebelah. Mata tak ada sebelah ni maknanya biasanya kalau tak ada sebelah ke apa semua ni tanda kekurangan kalau ke mana. Tanda kekurangan nak jadi Tuhan lagu mana kalau ke mana. Satu. Yang kedua pula tuan-tuan semua, dia katakan dalam riwayat mengatakan maknanya di atas pendai dia ni dia boleh dibaca oleh orang beriman. Antara kalimah yang disebut di dai dia adalah kalimah kafara, ataupun riwayat lain mengatakan tulis dia adalah kafirun, orang nampak.
Maknanya orang beriman nampak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni bukan manusia ni, dia ni bukan Tuhan ni. Dia ada orang yang kafir ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu semua di mana peristiwa dahsyat yang berlaku lah. Sebab itulah kita diminta dalam memang satu benda yang ramai terpedaya lah. Sebab tu kita dalam semaya kita pun kita diajar doa kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa fitnatil masiihid dajjal. Kita diminta, maknanya nak ceritanya bahaya fitnah yang dibuat oleh dajjal sampai peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi lah, dia disebut dalam riwayat lain mengatakan para anbiya alaihi wassalatu wassalam sebelum ni pun tuan-tuan semua apa dia ni dok ajak ataupun apa dia panggil dok ajak ataupun dok beri peringatan kepada umat ataupun pada kaum masing-masing tentang fitnah atau bahaya yang dibuat oleh dajjal. Kan sebenarnya saya sebut tadilah dalam semaya kita kan, di antara doa yang ada riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita di akhir semaya, kita dah bicara sebelum ni, lepas daripada kita bertahiyat tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiih dajjal. Di mana antara benda yang kita diajar dalam semaya kita tu ada tiga perkara yang Allah Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya minta perlindungan ni adalah tanda pada benda tu bahaya. Okay. Tanda mana barang tu barang bahaya. Siapa peringkat diletak khusus dalam semaya setiap kali kita semaya. Cuma kita ingat tu isu lain lah. Tapi yang penting Nabi ajar dalam riwayat untuk kita baca lepas daripada tahiyat akhir sebelum kita bagi salam. Ada tiga perkara tu. Pertama sekali kita minta daripada Allah Ta'ala jauh daripada fitnah kubur. Dan dia akan berlaku bila-bila masa lah. Kan azab kubur atau fitnah yang berlaku dalam kubur, satu fitnah yang begitu dahsyat lah. Sebab dalam kubur ni, kalau selamat dalam kubur ni, maka insya-Allah dia akan selamat lah, dia akan menuju kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau lah fitnah tu berlaku, azab tu berlaku, maka itu petanda wal'azubillah, petanda tak molek. Yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita ialah minta jauh daripada fitnah kehidupan. Dalam kehidupan kita banyak sangat fitnah-fitnah. Okay, fitnah-fitnah yang comel doa ni tuan semua, fitnah yang berlaku kepada kita, berbagai-bagai fitnah yang boleh menyesatkan kita daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai sekarang ni tuan semua, kadang-kadang fitnah dengan harta. Kan? Fitnah harta ni tak ada nak cara kepada agama. Tak ada nak cara kepada apa yang sepatut kita cara sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang fitnah tu fitnah pangkat, banyak fitnah yang berlaku dalam kehidupan dunia ini. Maka Nabi buat satu rumus lagi lah, kita minta kepada Allah Ta'ala ialah minta jauh daripada segala fitnah dalam kehidupan dunia. Yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah fitnah masih dajjal yang kita berbicara inilah. Minta supaya kita dijauhkan daripada fitnah yang dibawa oleh dajjal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu di sana ada riwayat mengatakan untuk selamat ni antaranya ialah tuan-tuan semua kita baca apa dia ni, kita beramal, kita baca 10 ayat akhir dalam surah Al-Kahfi. Itu di antara penyelamat muslimah, kata dia selamat daripada gangguan ataupun fitnah yang dibuat oleh dajjal. Tuan-tuan semua, tak fitnah lagu mana. Dajjal yang akhir zaman yang mari tuan-tuan semua, dia macam saya sebut tadilah, banyak benda-benda peringkat awal dia bawa kan. Orang tengok tu memang tak ada dah. Kita nampak satu orang yang pelik-pelik, kita kagum dah. Orang ni bukan benda biasa ni. Boleh tu hujannya, boleh apa, boleh mati orang, boleh hidup orang mati ke apa semua ni. Ini satu benda yang luar biasa. Kan? Tapi itulah saya sebut tadi, maknanya apa dia ni, Allah Subhanahu Wa Taala selamat bagi orang beriman lah, di mana tanda-tanda kekafiran itu dapat dilihat oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat dilihat oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana yang saya sebut tadilah, di mana dari dia nampak kalimah kafara ni kufur lah, ataupun kafirun, ini adalah makhluk yang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, saya nak baca hadis sikit tentang usaha yang dilakukan oleh dajjal ni. Dajjal ni tuan-tuan semua, dia boleh masuk mana-mana tempat, dia boleh pijak dalam masa sekejap, sekelip mata dia boleh pergi mana-mana. Orang ni yang menjadikan orang terfitnah dengan dia ni. Dan dalam riwayat, dalam hadis Muslim daripada Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah wa laysa naqbun min anqabihima illa alaihi al-malaikatu safina tahrusuhuma
fayanzilu bisabakhati fatarjuful madinah salasa rajafatin yukhrijullahu minha kulla kafirin wa munafikin. Hadis ni tuan semua satu gambar apa dia ni, bagaimana apa dia ni tindakan Dajjal yang disebut oleh Nabi SAW. Di mana dalam riwayat mengatakan, tuan semua dalam riwayat ni mengatakan apa dia ni dalam riwayat ni mengatakan tidak ada negara yang tak dipijak oleh Dajjal. Ya, semua dia boleh masuk belaka. Ya, ini dah satu bentuk kuasa yang Allah Ta'ala bagi dia dari pihak awal dulu lah. Ya, di mana dia boleh pijak pergi mana-mana boleh, kecuali dua tempat dalam hadis ni tak boleh masuk. Yang pertama sekali ialah di kota Madinah Munawwarah, di Mekah, kemudian di kota Madinah. Kan? Ada juga riwayat yang mengatakan 4 tempat selain daripada hadis ni lah, yang mana Dajjal tak boleh masuk. Yang pertama, yang ketiga selain daripada apa yang saya sebut Mekah, Madinah ni, yang ketiga pula ialah tetua semua, iaitu kita panggil apa di Baitul Maqdis di Palestin sana. Dan satu lagi ada riwayat mengatakan di Tursina, bukit apa di bukit Tursina, tempat Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua di Madinah Mekah ni dia tak boleh masuk sebab apa? Pertama sekali maknanya dia boleh pijak, boleh pergi mana-mana tu. Kan dia boleh pergi, tapi dua tempat ni tak boleh, di mana dijaga oleh malaikat Allah Taala. Kan tak boleh. Malaikat jaga. Okay, malaikat jaga. Kemudian akhir sekali mengikut riwayat mengatakan bergegar di Madinah tiga gegalan. Kemudian apa dia ni, Allah Taala keluar daripada Mekah, daripada Madinah ni orang kafir dan orang munafik. Tak ada habis lepas daripada tu. Kan, orang munafik ataupun kafir yang berada di kota Madinah pada masa itu, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana kita bincang pada minggu lepas lah, di mana di Madinah ni satu masa akan dikeluar bagi orang-orang tak molek ni, sama ada orang kafir ataupun orang munafik. Kan, tuan-tuan semua, kalau tengok dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut tentang apa dia ni, angkara Dajjal ni. Okay, angkara Dajjal disebut dalam satu riwayat mengatakan apa dia ni, dalam satu riwayat Imam Muslim kata dia, yakhrujud dajjal fi ummati, Nabi sebut ni, yakhrujul dajjalu fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 syahran aw 40 aman fayab'asullahu ta'ala Isa ibn Maryam fayatlubuhu fayuhlikuhu. Kan, mengikut riwayat mengatakan tuan-tuan semua, kalau berdasar kepada hadis sahih lah ni, benda ni benda yang kita panggil benda gaib lah. Benda yang gaib, sebab kita orang Islam ni ada benda-benda gaib yang kita wajib kita percayalah. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, benda ni tak ada oleh saing ni, tak ada oleh saing, tak ada oleh matematik, tak ada ni. Dia adalah satu khabaran daripada Nabi SAW. Kita panggil benda gaibiyat, benda-benda gaib yang mana kita tahu hanya melalui maklumat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, di antara benda yang Nabi sebut ialah yang saya dah sebut juga tadi, ialah dia ni akan keluar dari Dajjal. Berapa lama dia duduk di bumi ni, dia buat huru-hara di bumi ni berapa lama? Berapa lama ke apa dia ni dia duduk di muka bumi ini? Riwayat mengatakan 40. Cuma situ perawi tak tahu 40 hari ke 40 bulan ke ataupun 40 tahun, tak tahu. Tapi yang pentingnya maknanya dia akan duduklah dalam satu jarak masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa 40 hari ni memang dia gomol sungguhlah. Kan? Begitulah tuan-tuan semua, tabiat kejahilan, tabiat apa dia kebatilan ni, gitulah. Dia tak sedia serai, dia akan usaha untuk apa dia, untuk nak bina kebatilan kepada orang lain. Macam lah ni lah, orang buat benda-benda tak molek, kata orang jahat, dia kalau boleh nak cari saing juga, nak menyebabkan orang lain jadi jahat macam dia juga. Cuba tengok lah ni kan, bukan dia serai. Orang duk bawa jahat, bawa maksiat ke apa semua, dia cuba cari penyokong tu, kalau ke mana cari penyokong macam tu. Kita pun gitulah tuan-tuan, semua orang buat kebenaran ni, sepatutnya kita kena usaha jugalah untuk sebar kebenaran. Kalau orang kafir ataupun orang yang jahat ni, dia cuba usaha daripada semasa ke semasa untuk sebarkan kejahatan, maka kita orang Islam ni, orang menobak benda molek ni, sepatut usaha lebih lah untuk sapa benda-benda molek pada masyarakat. Dalam masa 40 tahun tuan-tuan semua, dia buat segala-galanya. Ramai tu berdaya.
Ramai jadi kufur dengan sebab melihat apa ni tindak tanduk yang Allah Ta'ala tunjuk melalui kuasa sementara yang diberi kepada Dajjal laknatullah alaih. Dia duduk tentu semua lebih ke 40 sampai tak kira 40 hari ke 40 tahun ke 40. Ada riwayat mengatakan dia duduk 40. Maknanya satu hari tu macam lama sangat hidup masa tu. Biasalah orang seksa kan, kadang-kadang kita pada 24 jam juga dah. Orang dah kena seksa ni kadang-kadang 24 jam tu macam 24 tahun kadang-kadang deritanya. Begitulah satu perasaan yang berlaku pada masa tu. Berapa lama sangat apa dia ni suasana tu berlaku. Kemudian lepas berlaku tu semua, Allah Ta'ala fayab'asullahu Ta'ala Isa bin Maryam fayatlubuhu fayuhliku. Lepas tu Allah Ta'ala apa dia ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa dia ni, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mari antara apa dia tugasan Nabi Isa alaihissalam ialah apa dia ni bunuh Dajjal itulah. Akhir sekali Dajjal apa dia dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa dia ni, melalui Jibril ataupun melalui apa dia ni, melalui Nabi Isa alaihissalam. Ini satu perkhabaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tiga pula tuan-tuan semua antara alamat lah apabila tadi saya sebut Dajjal tadi kan, Dajjal bermaharaja rela tu ialah turun pula Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni turun tuan-tuan semua kena ingat molek dia apa dia ni, dia bawa syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang ada dalam internet lah ni orang Kristian dia cuba nak meyakinkan masyarakat dunia mengatakan bahawa agama Kristian lah agama yang terbaik. Sebab kata dia sebab Kristian dia ikut Nabi Isa alaihissalam. Sebab bagi dia kata hatta kata cuba tengok dalam syariat Islam pun mengatakan bahawa Nabi Isa ni masih hidup, kemudian Nabi Musa akan bawa syariat di akhir zaman. Ini bukti bahawasanya agama Kristian adalah agama terbaik dikata dia orang lah. Tapi senang tuan-tuan semua apa yang berlaku di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam diturun oleh Allah Ta'ala daripada langit sana. Nabi Musa ni memang tak mati dia. Barrafa'ahullah, Allah Ta'ala tak mati dia. Di mana kisah yang kita pernah dengar sebelum ni lah Quran sebut, maknanya orang Yahudi ni tuan-tuan semua. Orang Yahudi ni dia cuba nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Yahudi ni memanglah jarah, memang terkenal orang jahat lah. Dalam jarah manusia ni tuan-tuan semua dalam Quran apa sebut memang antara orang yang paling jahat sekali adalah orang Yahudi lah. Okay. Kemudian Quran apa sebut di antara musuh pertama orang Islam orang Yahudi lah. La tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud. Kamu akan dapati orang yang paling bermusuh dengan orang Islam ni adalah orang Yahudi. Itu mana berlaku pada hari ni lah tuan-tuan semua. Cuba tu tengok hari ni yang berlaku di Palestin. Okay. Masjid Al-Aqsa tu berapa kali dikhianati. Okay. Walaupun maknanya antara bangsa apa dia duk tengok barang-barang kita, tapi dia gitulah. Kan sehari dua ni tuan-tuan semua macam mana berlaku kan. Mengenak masuk dalam Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Kan? Ini satu peribadi yang memang tergazet Al-Quran adalah peribadi yang buat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan semua apabila bahasa Nabi Isa dia cuba nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Dia tak ikat gitu. Kemudian Allah Ta'ala tukar. Saat-saat dia nak bunuh Allah Ta'ala tukar orang lain. Tukar orang lain yang rupa sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Kan? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Apa dia ni? Barrafa'ahullah ilaih. Maknanya Allah Ta'ala tukar orang lain serupa dengan Nabi Isa alaihissalam, malah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan semua. Kan? Cuma saya nak sebut sini tuan-tuan semua ialah apa dia ni di saat akhir Allah Ta'ala turun Nabi Isa alaihissalam untuk buat keadilan. Kemudian untuk bunuh orang jahat antaranya ialah Dajjal. Nabi Isa mari tuan-tuan semua bawa syariat Nabi Muhammad lah, bukan syariat lain tu. Dia bawa syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat ini dulu dak. Kan sebab syariat akhir zaman tak ada syariat lain kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada di kalangan ulama dia sebut hikmat apa sebenarnya Nabi Isa ni diturun semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjuangkan agama Allah Ta'ala di akhir zaman. Okay. Hikmat apa sebenarnya? Kenapa bukan orang lain? Nabi-nabi ramai lagi, nabi-nabi lain. Tak, Nabi Adam, kau Nabi Ibrahim, kau Nabi Musa sebagainya. Kenapa makna peristiwa ni dikaitkan dengan Nabi Isa alaihissalam? Tuan-tuan semua, kalau mengikut riwayat mengatakan, mengikut pandangan ulama mengatakan, kata dia al-hikmatu min fi nuzul Isa duna ghairihi min al-anbiya'i ar-raddu 'ala al-yahud fi za'mihim annahum qataluhu
fabayyana Allah Ta'ala kadzabahum wa annahu alladhi yaqtuluhum. Yang pertama sekali tuan-tuan semua ialah Nabi Isa turun untuk nak menolak dakwaan orang Yahudi yang mengatakan mereka telah bunuh Nabi Isa AS. Orang Yahudi duk sebar dia orang dah bunuh dah Nabi Isa AS. Okay, maka Allah Ta'ala tu Nabi Isa di akhir zaman untuk nak tunjuk pada Yahudi sebenarnya Nabi Isa tak dibunuh. Nabi Isa tak dibunuh sebenarnya kamu orang Yahudi mengatakan dia dibunuh oleh kamu. Sebenarnya bukan. Nabi Isa masih hidup, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana buktinya ialah Nabi Isa diturun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Mana peristiwa kelahiran kemunculan Nabi Isa mendustakan dakwaan orang Yahudi yang mengatakan apa dia ni Nabi Isa dibunuh oleh mereka. Yang kedua tuan-tuan semua, di antara hikmah apa dia kenapa sebenarnya dikatakan Nabi Isa ni tak bukan orang lain. Dikatakan masa dia tunggu tu masa dia hampir-hampir nak meninggal dah. Saat akhir tu masa tu. Lepas tu dia diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikatakan macam itulah dia turun tu adalah saat-saat akhir nuzuluhu lidanwi ajalihi liyudfana fil ardi. Maknanya dia turun tu hampir-hampir kira saat-saat akhir dia nak meninggal dunia lah. Dia nak supaya dia ni dikafan di dunia. Dia ditanam di dunia lah. Kali ni kubur dia di Palestin sana lah, kubur Nabi Isa AS. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya manusia ni memang kena mati, kena tanam di bumi. Macam gitulah. Dia bukan tempat dia di langit. Langit-langit tempat malaikat ke apa semua kan. Sebab tu dia tu akhir zaman, kerana ni dibincang di kalangan ulama lah. Kerana manusia lagu mana pun dia kena mati, dia kena tanam di muka bumi, bukan di langit, bukan tempat dia gitu. Okey. Ada juga pandangan tuan-tuan semua yang mengatakan Nabi Musa mari sebab apa? Sebab dia pernah minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya apa dia ni nak hidup bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab ada riwayat mengatakan Nabi Isa dia pernah berdoa kepada Allah Ta'ala kan, apabila dia tengok sifat Nabi Muhammad, apabila dia tahu tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia minta lah supaya Allah Ta'ala ni jadi dia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali tuan-tuan semua memang benda tu berlaku lah, di mana Allah Ta'ala bagi ke dia gapo yang dia minta nak jadi dia nak minta jadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang benda tu jadi sungguhlah. Ini tuan-tuan semua, mana kalau orang lain tak asih memang teruk sangat. Nabi Isa pun nak kan, kita nilai ni orang tak asih. Tak, orang Islam sendiri pun tak asih kepada ajaran Nabi Muhammad. Dah wallahu alam lah. Kan? Nabi Isa dia tengok kehebatan Nabi Muhammad ke apa semua kan, dia cita-cita sangat kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia letak dia di kalangan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itulah kita rasa sedih sangat lah ni kan, ramai pakat tasih lah ni. Pakat tasih hidup di kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah tu memang siapa perikat murtad, ada setengah tu pertikaikan Nabi Muhammad, ada setengah tu kadang-kadang apa dia hentam ataupun buat fitnah pelik-pelik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan semua satu gambaran yang disebut di mana di akhir zaman akan berlakunya apa dia ni turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana dalam apa yang saya sebut tuan-tuan semua digambarkan dalam hadis Nabi lah, bukan pandai-pandai saya dak ni. Apa yang dibincang oleh ulama turunnya Nabi Isa ni berdasarkan pada hadis hadis yang riwayat oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Imam Bukhari mengatakan hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksiru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizyata wa yafidu al-mal hatta la yaqbalu ahadun. Dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berlakunya hari kiamat. Kan? Maknanya kiamat ni akan berlaku, ada tanda-tanda dia lah. Tidak akan berlakunya hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turun kepada kamu iaitu Nabi Isa. Ibnu Maryam maknanya Nabi Isa lah. Anak kepada Maryam, sebab Nabi Isa ni dia tak ada ayah. Kalau mana tak? Allah Ta'ala boleh buat kan? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Nabi Adam tak ada ayah, tak ada umur, baru Tuhan boleh buat. Maka Maryam pun gitu jugalah. Maryam ni makna tuan-tuan semua dia tak ada lelaki, tapi Allah Ta'ala boleh buat, boleh lahirkan anak dia iaitu Nabi Isa alaihissalam. Di mana kisah apa dia kelahiran Nabi Isa ni tuan-tuan disebut dalam surah Taha kalau kita bacalah.
bagaimana langkah-langkah atau bagaimana sejarah Allah Ta'ala dia ni melahirkan Nabi Isa AS, lalu peristiwa yang disebut tentang bagaimana Jibril mari jumpa Nabi Isa AS dan sebagainya. Inilah satu peristiwa yang dijelaskan dalam surah Taha, di mana dia mari tuan-tuan semua ada perkara yang ditugaskan kepada Nabi Isa AS. Yang Nabi Isa buat apa dia? Pertama sekali lah hakaman muqsitan. Dia mari, dia adalah sebagai hakim yang adil. Jadi dia ni jadi pemimpin yang adil, buat keadilan. Keadilan ni bukan mudah tu ramai kecek keadilan tapi gitu jelah. Ini keadilan sebenar mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya macam saya sebut tadi tuan-tuan, memang kita nak sangat kepada orang macam ni. Pemimpin negara ni, pemimpin masyarakat ni, kita nak orang macam ni sebab dia adalah punca kepada keberkatan. Dia adalah punca kepada kebaikan yang akan dirasai oleh masyarakat ataupun rakyat. Yang berlaku sekarang ni negara porak-poranda ke apa semua ni, kih dia mana you? Kalau ke mana? Kih lagu ni kih pemimpin yang bermasalah. Dak duit negara habis licinya kau ke dia katakanlah. Rakyat miskin. Rakyat ni miskin nak makan pun tak boleh. Tapi pemimpin kadang-kadang bermaharaja rela guna duit rakyat dan sebagainya. Sebab itulah apabila pemimpin tidak adil akan berlakulah segala-galanya. Dia jadi mangsa besar sekali ialah kita lah sebagai rakyat ataupun ke bawahan ni. Tentu semua apa dia Ibnu Maryam atau Nabi Isa ni mari pertama sekali dia jadi pemimpin lah. Dalam hadis sebut hakaman muqsitan, pemimpin yang adil. Adil-adil ni makna dia apa? Adil ni letak benar kena pada tempat tu kita panggil adil lah. Dia nak gini dia tak gini, itu panggil adil. Adil maknanya wad'u syai' fi mahallihi, letak satu benda kena pada tempat. Itu dia panggil adil lah. Mudah yang takrif dia. Kalau Tuhan nak gini kita buat gini, kita panggil adil. Kalau pemimpin sifat dia gini dia buat gitu, itu kita panggil keadilan. Orang yang buat keadilan. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan dia mari tadi, antara benda yang tugasnya Nabi Isa mari lah fayaqsirus salib, dia peracur salib. Dia panggil salib, dia panggil tak? Orang Kristian ada puja tu kan? Salib, dia panggil salib tak? Salib. Sebab tuan-tuan semua Kristian dia anggap maknanya salib ni adalah tempat Nabi Isa dia kan? Masa Nabi Isa sebelum mati dulu dia ikat tu kan. Dia ada puja letak di tak di dada kau apa semula ni kan. Kononnya tu sebenarnya itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Waktu Nabi Isa batu, Nabi Isa katok, ini bukan ajaran dia. Ini bukan pendekatan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dalam bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara tugasan yang dia turun ialah dia peracuk barang-barang gitu. Maknanya ini bukan ajaran yang dibawa oleh dia sebenarnya. Ini ajaran yang dibawa oleh manusia-manusia yang bawa kepalsuan kepada masyarakat. Itu semua maknanya benda salib ni. Saya sedihlah ni ada berlaku di mana ada di kalangan kita ni pakai barang-barang gitu. Pernah berlaku tanah Arab, satu orang pemimpin Arab dia pakai demo ke tu. Rasa suka pula, Allah masya-Allah. Dia pergi jalan satu tempat tu, orang sambut dia dengan tak barang-barang gitu. Ini tuan-tuan semua ni benda-benda bahaya belakang ni. Ada kita panggil mentasyabbah biqaumin fa minhum, orang yang menyerupai satu kaum. Sama-sama ajak amalan agama pula maka dia kerja jadi orang itulah. Bab salib ni tuan-tuan semua dia bukan budaya biasa, dia adalah satu apa dia panggil ajaran agama kita panggil. Sebab itulah kalau kita diajar jangan sikit abuk maknanya kita terlibat barang-barang gini. Ajaran agama lain tu kita guna, dia tak boleh. Dia tak boleh tuan-tuan semua, tak boleh. Lah ni jadi benda biasa kata, jadi perhiasan. Kalau di Thailand biasanya penyanyi ke apa semua biasa. Jadi dia tak ada agama tak apa. Orang kita tak ada agama kan. Dia masalah kita sekarang kita orang beragama tu kan. Orang Islam kan, orang Melayu Islam ni tapi rasa bangga pakai barang-barang kita. Ini satu benda yang memang cukup tak boleh tuan-tuan semua. Kemudian antaranya juga tuan-tuan semua, antara apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ni adalah wa yaqtulu khinzir. Kan? Dia bunuh khinzir ni babi. Dia bagi apa dia ni antara benda yang dibuat Nabi Isa alaihissalam ialah dia bunuh babi. Saya tak tahu sebab Allah alam lah. Mungkin ada sebab Allah alam lah dia bunuh. Kemudian yang keempat pula tuan-tuan semua yadul jizyah. Masa tu jizyah tak ada dah. Maknanya orang Islam berlaku masa tu. Jizyah ni maknanya satu macam
dia panggil apa, benda yang orang kafir duduk negara Islam dia kena bagi pada negara, kepada Islam, kepada pemerintah lah, sebab nak jaga dia ke, panggil jizyah. Sebab tu dulu tu semua bila negara Islam bukan mana, orang Islam bukan negara mana-mana, orang kafir tak berimeh tu, mana-mana orang yang apa dia ni tak berimeh lah, tapi dia nak duduk buah negara Islam, maka dia kena bayar jizyah. Jizyah ni maknanya sebagai bukan kita nak hina dia, tidak. Jizyah tu semua adalah sebagai apa dia ni, kaedah untuk kita jaga dia orang. Berlaku jihad ke apa semua, dia orang tak wajib kan. Tapi maknanya kita antara bentuk mana Islam jaga dia orang dengan benda-benda macam tu. Tapi apabila Nabi Isa ni turun, tuan-tuan semua, apabila Nabi Isa ni turun, kemudian berlaku apa dia turun ni, di sana boleh katakan Islam. Apabila Islam dah berlaku, maknanya tak perlulah kepada jizyah ni. Kalau ke mana? Masa itulah makna tak ada jizyah. Dan akhir sekali katanya ulama kata dia ialah katanya Nabi, wa yafidul malu hatta la yaqbalu ahadun. Masa tu harta berlimpah luas masa tu. Orang tak seterima, memang tak sampai peringkat maknanya orang tak berakhir daripada harta. Banyak sangat kata-kata. Jadi jemur pada masa tu. Ya, lelah ni ada kata kalau kita lama lagi saat ni lama lagi kiamat, ada kata sebab dia pakat beri belaka dia kata. Ya, masa tu harta yang berlimpah luas tu semua orang tak mau minat mana. Tak minat sama ada gini, sama ada dia banyak sangat, ataupun sama ada orang tahu masa tu memang tak perlu dah dekat hari kiamat, ada macam itulah. Tak perlu dah barang-barang gini, yang perlunya barang-barang lain. Dia perlu. Boleh jadi macam itulah. Jadi pembahasan di kalangan ulama kenapa sebenarnya pada masa tu orang tak berapa minat mana kepada kebendaan ataupun harta. Kemudian ketua semua yang berikut pula ialah seperti kita panggil Ya'juj wa Ma'juj pula. Saya nak terakhir kita sebenarnya ada lagi lah. Saya nak terakhir untuk malam ni ialah pagi ni ialah mana keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ketua semua adalah satu makhluk perosak lah. Kalau kita baca dalam surah Kahfi tuan-tuan semua, surah Kahfi ni dia cerita tentang kisah pada masa Zulkarnain, di mana Ya'juj wa Ma'juj ni tuan-tuan semua satu kumpulan yang memang ngenaklah, yang merosakkan masyarakat sampai satu peringkat, satu masyarakat, satu kaum tu tuan-tuan semua minta pertolongan dengan Nabi dengan Zulkarnain ni supaya buat benteng halang dia orang, sekat dia orang supaya jangan keluar, ganggu atau buat kerosakan. Maka Zulkarnain Zulkarnain ni saya tak pastikan Nabi, tapi yang penting dia adalah pemimpin adil. Kan? Dia pun maknanya itulah tolong, sebab dia pemimpin adil, dia akan jagalah rakyat jelata dia. Kan? Jaga keselamatan dan sebagainya. Maka dia buat satu benteng yang begitu besar. Dia buat di mana benteng kita tu semua adalah sebagai penghalang daripada dimasuki oleh Ya'juj wa Ma'juj untuk ganggu masyarakat. Cuma timbul soalan sekarang ni, mana benda ni? Kan, lah ni memang dia ada itulah ni, duduk macam duduk kerik, lebih ada kerik apa dia benteng besar tu. Kan, sebab tu di kalangan ulama dia duduk bincang mana sebenarnya kelahiran Ya'juj wa Ma'juj. Sebenarnya kita tahu mana-mananya, cuma ada diperbincangkan di kalangan ulama, ada pendapat mengatakan dia di China, sebab di China ada tembok besar tu kan, tembok panjang lah ni 300 lebih panjang jarak dia tu. Dan sebenarnya pendapat ini ditolak oleh ulama lah. Sebab apa? Sebab yang disebut dalam hadis tu, makna dalam Quran tu bukan dibuat daripada batu, dibuat daripada benda lain. Kan? Dan ada pandangan yang mengatakan, ada pandangan ini dikatakan kuat sikit lah. Kata dia akan lahir di Gunung Himalaya, kawasan pergunungan tu kan. Pergunungan tu, maka apa dia ni, dia akan keluar situ, dikatakan macam tu lah. Tapi yang hakikat sebenarnya wallahu alam lah. Hakikat sebenarnya wallahu alam, lagu mana tu wallahu alam. Okey. Tuan-tuan semua, apabila dia keluar ni, mari ni tuan-tuan semua, lah ni macam duk korek ada terkiranya. Duk korek ke apa semua tadi. Tuan-tuan semua, duk korek ke apa semua, korek lah ni lah. Nak tubik ke, pesen orang jahat gitu lah. Kalau ke mana tak, yang ke ikhtiar juga memang nak tubik. Last sekali jaya ke dia. Jaya dia, maka itulah ke zaman akan keluar kumpulan ni, memang rata seluruh dunia dia akan keluar. Akan keluar maknanya rata dia dalam masyarakat, dia akan buat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dia keluar tuan-tuan semua, apa dia ni keluar pada masa tu, apa dia ni masa tu memang benteng tu pecah habis lah. Benteng tu pecah habis. Akhir sekali tuan-tuan semua, Nabi Isa AS kerana gangguan kezaliman yang dia buat ke apa semua ni, lah sekali tuan-tuan semua, apa dia ni
Allah Ta'ala atas Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berdoa kepada Allah Ta'ala. Orang Islam pada masa itulah pakat lari belakang tuan semua. Gangguan daripada dia orang ni memang kemuncak lah. Tak boleh naskak dah. Jahat sangat dia ni. Tak boleh jumpa orang. Maka dia pakat lari. Akhir sekali Nabi Isa AS dikatakan dia berdoa kepada Allah SWT. Dan orang Islam pada masa berdoa, akhir sekali mati habis. Mati habis, belum mati habis tuan semua. Bila mati habis juga orang banyak. Lah sekali busuk bangal ke mana nak hidup. Sebab dunia ni kalau busuk bangal tak boleh nak hidup, kalau ke mana dah. Kita duduk rumah kita kalau busuk tu kena cari mana, kalau ke mana dah. Kena cari, kena jumpa juga nak buat barang tu. Sebab barang-barang bau ni memang barang tak selesai hidup. Walaupun kayu hebat lah ke mana, kalau bau tak molek ni memang tak selesai hidup. Maka pada masa itulah Allah Ta'ala dikatakan diminta Allah Ta'ala apa dia ni, macam dikatakan apa dia ni, dikatakan apa dia ni, macam ulat lah, ulat besar mari kekoh apa dia ni, setiap darjah tak ada ulat mai kekoh dia tu, lah sekali mati belakang. Okey, apabila mati tu semua, apabila mati belakang tu semua, sebelum terkisah dia berhabis doa tadi kan, kemudian mari Allah Ta'ala akhir sekali mati belakang perempuan ni. Bila mati belakang busuk bang, akhir sekali Allah Ta'ala burung lah, atau buruk, kemudian keluarkan dia daripada bumi, keluarkan dia bumi, bersihkan bumi daripada bau busuk hasil daripada apa dia ni, mati dia orang tadi lah. Itulah tuan-tuan semua antara gambaran-gambaran yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang beberapa peristiwa terakhir yang berlaku. Sana banyak lagi tuan-tuan semua. Antara saya sebut sepatah lalu lah. Antara juga ialah tuan-tuan semua ialah naik matahari di sebelah barat. Ini satu kemunculan, satu perubahan alam yang berlaku. Biasanya matahari naik sebelah timur kan. Tapi akhir-akhir zaman itu akan berlakunya perubahan apa dia, peraturan dunia kita panggil. Di mana matahari akan naik sebelah barat dalam beberapa hari, kemudian batu balik semula lah. Masa dia balik ke sebelah barat tu semua, dia naik sebelah barat, masa itulah maknanya nak taubat nak gapo tak boleh dah. Walaupun peristiwa lepas tu dia balik semula kepada tempat asal, timur balik semula, masa tu nak taubat gapo semua tak laku dah taubat kita. Waktu Nabi SAW mengatakan, innallaha apa dia ni, yaqbalu taubatal abdi apa dia ni, ma lam yatla asy-syamsu min maghribiha, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Allah Taala terima taubat selama mana apa dia ni matahari tak naik sebelah timur. Itulah tuan-tuan semua suasana yang berlaku tuan-tuan semua. Kemudian akhir sekali saya sebut sini adalah antara juga ialah yang disebut dalam Quran ialah akan lahirnya binatang besar, dia panggil dabbah. Binatang ni boleh kecek gapo dia, tapi binatang ni disebut dalam Quran sebut dabbah ya. Sing tahu gapo dia lah, mana satu binatang yang begitu besar keluar daripada muka bumi, disebut dalam Quran ni. Disebut mana akhrajnahum apa ni, Allah Taala keluarkan satu dabbah, satu binatang yang besar, dan binatang ni boleh kecek. Oh ni tak berimeh untuk bingkai apa semua disebut belakang. Itulah tuan-tuan semua suasana yang akhir dunia yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam peristiwa ini tuan-tuan semua. Itulah saya rasa, dan hari ini alhamdulillah saya rasa kita dah habis beberapa siri berkaitan dengan berita-berita akhir mana yang disebut oleh Nabi SAW berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih ataupun hadis yang kita boleh terima lah, gambaran apa yang akan berlaku di akhir zaman ataupun ghaib yang akan berlaku di akhir zaman yang dicerita oleh Nabi SAW. Itulah saya serta tuan semua untuk hari ini. Moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah, yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب